Assalamualaikum. Saya selaku Ketua Kumpulan A15 Group Assignment bagi subjek Sosiologi. Kami telah melakukan pemerhatian secara langsung terhadap konsep gelandangan dan penganut agama Islam. Hal ini kerana ia amat mudah untuk kami mengenal pasti punca-punca dan sebab-sebab tertentu dalam kedua-dua aspek ini. Bagi saya, apabila saya melakukan pemerhatian terhadap agama Islam, ia sudah tentu amat terkait dengan kehidupan, di mana di sekeliling saya ada penganut agama Islam yang mengamalkan cara-cara hidup. Oleh itu, ia amat mudah untuk saya menerangkan secara keseluruhan tentang ajaran Islam. Dari gelandangan pula, kami mendapati masalah ini masih lagi belum selesai. Tetapi ingin saya mengemukakan cadangan bahawasanya pihak kerajaan haruslah mengambil berat tentang pihak gelandangan ini, kerana mereka juga terdiri daripada rakyat Malaysia dan mereka juga inginkan kehidupan seperti orang biasa. Setelah kami menjalankan kajian ini, kami telah mengemukakan sebab kenapa agama Islam dijadikan sebagai pemerhatian dan gelandangan. Yang pertama, sebab agama Islam dijadikan sebagai pemerhatian ialah agama Islam merupakan agama yang mempunyai penganut yang besar. Penganutnya berada di seluruh negara. Hal ini berdasarkan buku sosiologi yang dikaji. Keistimewaan agama ini mempunyai solat berjemaah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan agama ini merupakan agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemerhatian juga telah melihat umat Islam pada masa kini amat menitik beratkan aspek menutup aurat berbanding penganut agama yang lain. Hal ini menunjukkan aurat merupakan salah satu perkara yang penting untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Selain itu, pemerhatian juga dilakukan terhadap gelandangan. Hal ini kerana gelandangan merupakan golongan yang kurang bernasib baik. Mereka dihimpit masalah miskin tegar, fizikal dan mental serta keuangan terbatas. Hal ini dilihat melalui sosiologi, mereka adalah golongan yang lebih bekerja keras dalam kehidupan. Namun demikian, tidak semua daripada mereka boleh bekerja kerana mereka sering dipinggirkan oleh masyarakat. Perkara ini amat menyentuh hati dan perasaan bagi diri saya dan pengkaji terhadap konsep gelandangan dan penganut agama Islam dari perspektif sosiologi. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang perspektif fungsionalisme terhadap agama Islam. Perspektif fungsionalisme ini diasaskan oleh August Comte, Amelia Durkheim, Herbert Spencer, Tucker Pearson dan Robert Merton. Teori ini amat relevan dengan penganut agama Islam. Hal ini kerana telah menjelaskan fungsi agama Islam terhadap masyarakat. Agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk mendisiplinkan diri. Sebagai contoh, penganut agama Islam wajib untuk menunaikan solat fardu 5 kali sehari. Solat fardu merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Setiap umat Islam perlu menunaikan solat pada waktu solat yang ditetapkan. Manusia juga perlu mematuhi rukun solat yang telah diajar menurut agama Islam agar tidak terpesong. Dalam pada itu, agama Islam telah mendidik umatnya untuk bertingkah baik. Hal ini kerana Islam merupakan agama yang mulia. Sebagai contoh, umat Islam sentiasa dianjurkan atau diajar untuk bersedekah, berzakat, menutup aurat dan sebagainya. Sedekah merupakan suatu perbuatan yang memberikan hartanya ke jalan Allah dalam pelbagai bentuk. Contohnya sedekah ringgit, senyuman, pakaian, makanan dan minuman. Meskipun sedekah itu memberi harta kepada orang lain, tetapi ia tidak sekali mengurangkan harta. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menambahkan rezeki kepada hamba-Nya yang rajin bersedekah. Islam juga turut menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Menurut ini, zakat telah mengajarkan umat Islam supaya tidak mencintai harta. Konsep gelandangan boleh dikaitkan dengan perspektif konflik dalam sosiologi, dengan bagaimana ia mencerminkan ketidakseimbangan kuasa, kepentingan bersaing dan ketidaksamaan struktur dalam masyarakat. Dari perspektif konflik, gelandangan bukan hanya sekadar isu individu, sebaliknya, ia merupakan manifestasi konflik sosial yang lebih luas dan juga ketidakadilan sistematik. Ingin saya menerangkan aspek utama dalam konflik adalah tumpuan terhadap ketidakseimbangan kuasa dalam masyarakat. Golongan sering kali muncul akibat kuasa yang tidak sama rata yang telah meminggirkan kumpulan tertentu. Sebagai contoh, kumpulan gelandangan. Perspektif konflik akan menyalahkan bagaimana rumah mampu milik yang kekurangan dan juga pengumpulan kekayaan di tangan segelintir masyarakat yang menyumbang kepada kehilangan kuasa individu terpinggir dan peningkatan risiko kehilangan tempat tinggal. Pengagihan kuasa dan sumber yang tidak sama rata ini akan mengekalkan kitaran gelandangan dan mencerminkan konflik antara mereka yang mengawal dan mendapat manfaat daripada sumber dan mereka yang ditinggalkan tanpa akses kepada keperluan asas. Tambahan pula, perspektif konflik dan sosiologi menekankan peranan struktur sosial dalam mewujudkan dan mengekalkan ketidaksamaan. Dalam ini, gelandangan boleh dilihat sebagai hasil daripada ketidakadilan struktur seperti ketidaksamaan struktur ekonomi, dasar diskriminasi perumahan dan akses terhad kepada sumber. Dari perspektif ini, struktur masyarakat menyumbang kepada gelandangan adalah hasil daripada konflik kepentingan dan perebutan kuasa antara kumpulan yang berbeza dalam masyarakat. Sebagai contoh, undang-undang dan dasar pembangunan bandar mungkin memihak kepada peniaga dan penduduk yang mempunyai pendapatan yang tinggi, yang membawa kepada perpindahan individu berpendapatan rendah dan memburukkan lagi kehilangan tempat tinggal. Setelah itu, perspektif
konflik menyalahkan bagaimana gelandangan boleh dikaitkan dengan konflik sosial lebih besar, seperti yang berkait dengan isu ekonomi, perkauman dan politik. Individu yang mengalami gelandangan sering menghadapi diskriminasi, stigmatisasi dan pengecualian sosial yang mencerminkan konflik yang lebih luas dan mengenai identiti sosial dan akses kepada sumber. Selain itu, dinamik konflik di peringkat makro seperti kemensetan ekonomi, ketegangan etnik atau ketidakadilan politik secara langsung boleh menyumbang kepada peningkatan kehilangan tempat tinggal dan kalangan penduduk yang terdedah. Ia menggariskan bahawa gelandangan bukan hanya masalah terpencil tetapi mencerminkan konflik masyarakat yang lebih luas dan perbezaan kuasa. Kesimpulannya, perspektif konflik dan sosiologi membantu kita memahami gelandangan sebagai produk ketidakseimbangan kuasa, kepentingan bersaing dan ketidaksamaan struktur dalam masyarakat. Dengan menganalisis gelandangan dari perspektif ini, kita boleh mendapatkan pandangan tentang bagaimana struktur sosial dan konflik menyumbang kepada fenomena gelandangan dan bagaimana tindakan kolektif atau bersama dan perubahan sosial boleh bertindak sebagai tindak balas kepada ketidakadilan ini. Dalam menjalankan kajian, kami telah memperolehi pengetahuan baru mengenai konsep gelandangan dan agama Islam. Pertama, ingin saya sentuh tentang pengetahuan baru gelandangan. Semasa menjalankan tugasan berkumpulan ini, kami mendapati bahawa gelandangan yang wujud di sekitar ibu kota negara ini telah menunjukkan punca yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan. Punca tersebut antaranya ialah ketidaksertaan ekonomi, kehilangan sokongan sosial, gangguan dalam struktur keluarga serta isu-isu kesihatan mental dan fizikal. Manakala pengetahuan baru bagi agama Islam pula, iaitu mazhab yang digunakan di luar negara agak berbeza dengan mazhab yang digunakan di Malaysia. Mazhab yang berbeza mempengaruhi cara beribadat, hukum hakam keluarga dan aspek kehidupan seharian. Ini kerana agama Islam mempunyai 4 mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, yang mana ianya digunakan secara berbeza di pelbagai negara. Setelah menjalankan kajian, ingin saya mengemukakan refleksi bagi saya sendiri. Jika kita melihat tentang agama Islam dan gelandangan, penganut agama Islam juga mempunyai gelandangan. Begitu juga penganut agama lain, ada juga gelandangan. Tetapi yang membezakan mereka ini adalah cara hidup mereka. Jadi oleh itu, kita tak boleh menilai mereka ni berdasarkan paras rupa, tetapi hati budi mereka. Kadang-kadang gelandangan ini lebih mulia daripada orang biasa kerana mereka tahu adab dalam bermasyarakat walaupun taraf hidup mereka ni tidak sama. Selain itu, saya juga telah berasa ingin mendekati mereka dengan lebih mendalam dan bertanyakan kenapa mereka menjadi gelandangan. Daripada itu, mereka berkata tentang masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya. Refleksi yang diperolehi melalui pemerhatian ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan taraf kehidupan dalam struktur sosial. Sekiranya taraf kehidupan sosial seseorang meningkat, ianya akan menyebabkan kurangnya masalah serta gejala dari segi sosial maupun agama. Yang kedua, mendalami nilai-nilai empati dalam diri. Dengan adanya nilai-nilai empati dalam diri dapat membantu orang yang berada dalam kesusahan. Selain itu, ia juga dapat mengingatkan kita agar lebih bertanggungjawab dalam membantu orang sekeliling. Semasa menjalankan tugasan kumpulan ini, saya telah memperoleh banyak maklumat baru berkaitan dengan pemerhatian dipilih, iaitu penganutan agama Islam dan gelandangan. Bertepatan dengan perspektif yang terdapat dalam teori-teori sosiologi, saya dapat memahami dengan lebih mendalam sesuatu perkara yang berlaku dalam kalangan masyarakat di dunia. Perspektif ini juga membantu saya dalam memahami fungsi setiap komponen yang terdapat dalam kalangan masyarakat. Melalui penggunaan teori sosiologi, saya dapat memahami kaitan antara individu dengan struktur sosial serta bagaimana faktor-faktor seperti budaya, kekuasaan dan institusi mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Hal ini membantu saya dalam menganalisis masalah-masalah sosial dari sudut pandang yang lebih luas dan kompleks, sehingga memberikan wawasan yang mendalam dalam memahami dinamika masyarakat. Dalam melakukan tugasan kumpulan ini, refleksi saya dapat ialah agama Islam merupakan sebuah agama yang indah. Ianya kerana agama Islam dapat memandu hidup semua umatnya daripada urusan ibadah sehinggalah kehidupan seharian. Daripada rukun Islam, kita dapat memperkuatkan lagi hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Sebagai contoh, dengan membayar zakat. Secara tidak langsung, kita dapat meringankan lagi beban orang yang lebih memerlukan. Ia juga dapat membentuk sikap keprihatinan terhadap masyarakat sekeliling. Ini telah mencerminkan bagaimana agama Islam itu membentuk insan yang lebih positif dan bertimbang rasa dalam kehidupan seharian. Seterusnya, isu gelandangan. Refleksi tajuk ini memerlukan kesedaran tentang faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan ini berlaku. Sebagai contoh, kerajaan boleh meningkatkan lagi akses pendidikan dan kemahiran untuk kelayakan pekerjaan.
Kesedaran orang ramai tentang isu ini dapat mengumpulkan dana bagi membentuk satu organisasi untuk membantu orang yang menghadapi kemiskinan. Kerjasama antara kerajaan dengan masyarakat dapat menaikkan lagi imej negara di mata dunia.